Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan di mahkamah bahwa Rosmah Mansur dibebaskan daripada pertuduhan, dan Akmal Saleh juga mengatakan bahwa ini satu perkara yang baik apabila Anwar Ibrahim mengakui ada kecacatan di dalam persediaan untuk pendakwaan beberapa kes. Dan apabila itu berlaku, persoalan saya kepada anda semua ialah, apakah perlu semua orang meminta maaf kepada UMNO? Perlukah para pemfitnah memohon maaf kepada UMNO? Benarkah UMNO? Saya nak tanya kepada semua penonton sekalian, pada pendapat anda, betulkah UMNO telah difitnah? Benarkah UMNO telah difitnah? Benarkah Najib Tun Razak telah difitnah? Dan benarkah Rosmah Mansur semata-mata difitnah kerana ada unsur marah, ada unsur dendam dalam politik? Benarkah apa yang dilakukan itu semua kerana unsur marah dan dendam politik? Betulkah Rosmah Mansur sebenarnya hanya dibenci orang kerana unsur politik dan bukan kerana melakukan kesalahan? Persoalannya, betulkah Rosmah Mansur tidak pernah menggunakan apa-apa uang milik negara? Sedangkan kita telah tahu bahawa dalam kes solar hibrid melibatkan beberapa puluh sekolah di kawasan luar bandar Sarawak, Rosmah Mansur telah dijatuhi hukuman penjara dan juga denda hampir 1 bilion ringgit. Adakah itu juga fitnah? Sila tinggalkan komen anda untuk isu itu. Adakah Rosmah memang benar difitnah sehingga beliau telah pun dijatuhkan hukuman penjara dan juga denda hampir 1 bilion? Adakah keputusan itu juga adalah fitnah? Saudara-saudara sekalian, hari ini ada satu berita yang menggemparkan kita. Perlukah UMNO dimohon maaf, ataupun para pemfitnah UMNO perlu memohon maaf? Saya nak tanya juga kepada anda semua, agak-agak siapa sebenarnya dalang kepada memfitnah UMNO ini? Siapa kepala kepada segala dalang memfitnah UMNO? Betulkah UMNO cuma difitnah sehingga menyebabkan kejatuhan kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib Tun Razak? Sekarang Najib sedang menerima hukuman penjara di penjara dan juga denda yang telah pun diberikan diskaun. Menjadi persoalan kita, benarkah Najib memang difitnah? Bagi yang menonton video ini, sila tinggalkan dulu komen kamu. Patutkah orang mula memohon maaf kepada keluarga Najib Tun Razak dan juga kepada UMNO? Hari ini di Sinar Harian, seorang menyatakan bahawa kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa banyak kes pendakwaan semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai cacat serta bermotif dendam disifatkan sebagai pandangan ikhlas dan jujur. Bagaimanapun, Ketua Penerangan Wilayah Persekutuan UMNO Gulam Muzaffar mengingatkan bahawa Pakatan Harapan PH terdiri daripada PKR, DAP dan Amanah merupakan sebahagian daripada kerajaan ketika itu. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah yang dimaksudkan oleh beliau ini? Adakah beliau juga mahu supaya PKR, DAP dan Amanah turut memohon maaf terhadap UMNO? Adakah masa itu hanya berdiam diri menutup telinga dan mata atas kepincangan yang dilakukan, atau setuju kata beliau? Kenapa bila Batu Putih boleh pula buat kenyataan bersama dengan mengatakan mereka tidak terbabit dalam keputusan kabinet yang dibuat oleh Perdana Menteri ke-7 Dr. Mahathir, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan dulu komen anda. Patutkah semua orang, terutamanya Tun Mahathir, memohon maaf terhadap UMNO? Kita tinggalkan anda dengan persoalan itu dan tolong bantu saya untuk jawab pertanyaan tersebut. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahathir suruh ikat perut, Muhyiddin potong imbuhan, Perdana Menteri ke-10 yang dibenci sebab bantu penjawat awam. Anwar bukan skamer dan kelmarin, beliau membuktikan reformasi yang mahu dilakukan dikotakan. Walaupun dimaki hari-hari, tetapi Anwar tetap membela nasib lebih 1 juta penjawat awam. Penjawat awam turut berkongsi rasa teruja mereka menerima kadar gaji baharu melalui pelbagai hantaran di media sosial, dan antaranya, Alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Madani. Saya ucap terima kasih bagi pihak isteri saya sebagai seorang penjawat awam.
kenaikan gaji sekitar Rp500 untuk beliau kali ini, kata beliau. Lagi setahun akan naik sekitar 500 sekali lagi. Syukur Alhamdulillah, semoga Allah mempermudahkan urusan kerajaan Madani ini untuk memerintah negara ini, kata Zul Ismail dalam ruangan komen di Facebook. Jelas sekarang di era Mahathir, dia meminta penjawat awam membantu kerajaan dengan mengikat perut untuk mengurangkan perbelanjaan jabatan dan agensi masing-masing. Mahathir tiada idea bagaimana untuk mencari dana bagi membantu kaki tangan awam. Malah dalam satu hantaran video, Mahathir sinis terhadap cita-cita Anwar menaikkan gaji pekerja. Katanya, mana Anwar nak cari duit untuk beri kenaikan gaji yang tinggi kepada penjawat awam. Di zaman Muhyiddin paling tidak bertanggung jawab. Hanya memenuhi nafsunya untuk menjadi Perdana Menteri, dia mempunyai jemaah menteri paling ramai, iaitu 70 orang dengan penambahan sekitar 7.6 juta ringgit Malaysia setahun untuk membayar gaji lambakan menteri kabinet. Muhyiddin hanya fikir kuasa hingga sanggup amalkan scheme of things, membazirkan jutaan ringgit wang rakyat. Mudah Muhyiddin buat kerja. 800,000 penjawat awam pula dipotong imbuhan tetap keraian ITK dan imbuhan tetap khidmat awam ITKA. Orang politik diraikan, penjawat awam dipotong imbuhan. Berbeza dengan zaman Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Perdana Menteri tidak ambil gaji. Menteri pula ditolak 20% daripada gaji mereka. Tetapi kaki tangan awam dinaikkan gaji dengan melibatkan kos 10 bilion ringgit. Nampak bagaimana prinsip perjuangan Anwar. Rakyat Marhain diangkat, pemimpin-pemimpin dididiknya berkorban untuk rakyat. Akhirnya rakyat dapat manfaat atas segala usaha Anwar. Saya tertarik serta tersentuh dengan hantaran seorang pengguna Facebook yang merupakan pengundi Tambun. Sahabat Anwar Ibrahim, Alhamdulillah hari ini terbukti Perdana Menteri ke-10 mengotakkan janjinya. Di pagi hari penamaan calon PRU 15 tempoh hari, aku dapat sarapan pagi semeja dengan Anwar sebelum ke tempat penamaan calon. Aku luahkan kepada beliau berkenaan gaji aku sebagai penjawat awam. Aku cerita kepada beliau komitmen aku dengan gaji yang aku peroleh waktu itu, potongan rumah, kereta, anak, sekolah dan segala bagai. Aku berkata kepadanya harap kalau Datuk Seri dapat tolong naikkan gaji penjawat awam. Dia kata doakan saya menang di Parlimen Tambun. Syukur Alhamdulillah hari ini gaji dah naik 8% dan tahun depan KGT naik RM100, Januari pula naik lagi 7%. Syukur Alhamdulillah, katanya. Saudara, Anwar yang dicaci hari-hari, Alhamdulillah hari ini demi hari, hari demi bulan dan tahun demi tahun, rakyat akan dapat menilai antara Anwar dan pemimpin-pemimpin sebelum ini. Anwar yang dicaci hari-hari, bekerja keras tanpa cuti, mencari pelabur dan menghapuskan korupsi semata-mata untuk mencari peruntukan untuk membantu kaki tangan awam ini. Nikmat apalagi mahu didustakan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.